Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala Sayyidina Maulana Muhammadin iftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatu wa salaman daimain wa dawam mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd, sedikit akan menterjemahkan daripada kalam yang disampaikan oleh Al-Habib Ali Mahdar bin Ali Masyhur, yang mana beliau menyampaikan daripada nasihat-nasihatnya untuk kita semuanya yang berada di majlis, yang ikut serta dalam majlis ataupun yang berada dalam grup-grup WhatsApp, untuk bersama-sama berselawat ke atas baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada majlis Kurniah Nabawi, Anugerah, majlis Anugerah Nabawi, yang kita setiap hari berselawat ke atas baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan setiap hari Sabtunya kita membacakan maulid baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau memulakan dengan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan selawat ke atas baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta ahli keluarga dan sahabat-sahabat baginda dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah mereka dengan baik hinggalah hari kiamat nantinya. Beliau kemudian membuka dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkatan dan manfaat yang sempurna kepada majlis kita ini, yaitu majlis Anugerah Nabawi, yang mana diadakan setiap minggunya dan setiap harinya dikumpulkan selawat-selawat ke atas baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga sampai kepada 2 juta lebih. Maka tidak syak lagi bahawa sesungguhnya majlis yang diadakan dalam rangka memperbanyakkan selawat ke atas baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang didasari dengan niat yang soleh, dengan berkumpulnya jasad-jasad dan juga hati-hati yang mempunyai niat-niat yang baik, serta diisi di dalamnya dengan amal-amal yang baik, amal-amal yang benar, yang lurus, maka mestilah Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Pemurah, akan memberikan pemberian-pemberiannya kepada hamba-hambanya dan menganugerahkan akan apa yang diharapkan daripada pemberian dan juga kebaikan yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala menjadikan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pintu rahmat yang turun daripada Allah Subhanahu wa taala yang akan mengenai kepada kita semuanya. Ketahuilah bahwasanya sememangnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah simbol rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan dan diberikan kepada hamba-hambanya. Maka Allah Subhanahu wa taala jadikan sebutan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta selawat ke atas baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan cara untuk masuk dan juga meraih kepada pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadikan sabab diturunkannya rahmat Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadikan sabab diterimanya permohonan dan permintaan kita, untuk menjadikan sabab turunnya daripada kurniah dan pemberian Allah Subhanahu wa taala, bahkan ampunan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka-mereka yang memperbanyakkan selawat ke atas baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka selawat ke atas baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah merupakan bahagian bentuk-bentuk ibadah yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga dalam bahagian daripada bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana ibadah dan ketaatan yang sedemikian ini, yaitu dengan berselawat ke atas baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah merupakan bentuk ibadah dan taat yang dialu-alukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dielulukan dan juga dibangga-banggakan bahkan di hadapan para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab yang demikian, ketika mana Allah Subhanahu wa taala hendak memerintahkan kepada umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang beriman, untuk berselawat ke atas baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah memberitahukan terlebih dahulu bahwasanya Allah dan juga para malaikatnya telah mendahului untuk berselawat ke atas baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sentiasa bersalawat ke atas baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para malaikatnya. Wahai orang-orang beriman, bersalawatlah kalian ke atas baginda dan bersalamlah dengan sebaik-baik salam. Maka kita boleh mengambil pengajaran daripada ayat yang disebutkan sebentar tadi,
bahwasanya di dalam kita berselawat ke atas baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi panutan kita, yang menjadi contoh kita dalam berselawat ke atas baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Allah Subhanahu wa taala beserta para malaikat-malaikatnya. Maka ianya menunjukkan akan keagungan ibadah berupa selawat ke atas baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak dimiliki oleh ibadah-ibadah yang lainnya. Manakala dalam berselawat ke atas baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi penunjuk ajar ataupun contoh tauladan bagi kita semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang disebutkan dalam firman-Nya sebentar tadi. Maka di dalam kita memperbanyakkan selawat ke atas baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan perkara yang sangat-sangat penting untuk dilakukan oleh umat manusia, kaum muslimin khususnya di zaman sekarang ini, yang mana ianya mempunyai dua faedah. Yang pertama adalah selawat itu sendiri adalah bahagian daripada ibadah yang akan mendekatkan diri seorang kepada Allah Subhanahu wa taala melalui pintu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam kita berselawat ke atas baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak diadakan majlis-majlis bersempena selawat tersebut, sehingga berkumpullah di antara kaum muslimin, saling bertemu satu dengan yang lainnya. Maka yang sedemikian pun mendatangkan keberkatan yang tersendiri dengan menghubungkan tali silaturahim antara mereka. Maka itu adalah merupakan bahagian daripada ketaatan dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dengan kita memperbanyakkan selawat ke atas baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan membuahkan ikatan batin dan juga keterkaitan kita dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tersambungnya hati kita dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ianya akan menyebabkan dan membawa kita untuk mengikuti jejak langkah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk mencontohi akhlak mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk melaksanakan syariat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menjunjung tinggi akan sunnah-sunnah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan memperbanyakkan selawat ke atas baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan membukakan pintu irtibat, pintu hubungan kita dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bila mana seorang muslim, seorang mukmin memperbanyakkan selawat ke atas baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka semakin eratlah hubungan dia dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan akan menjadikan ianya akan dipandang dan dipantau langsung oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ianya akan semakin dikenali di sisi baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti mana yang disebutkan dalam sebuah hadis, ma min muslimin musallimin yusallimu alayya illa waraddallahu alayya ruhi hatta arud alaihi salam. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah ada daripada seorang muslim daripada umatku yang mengucapkan salat dan salam ke atasku, melainkan Allah akan mengembalikan ruh kepada jasadku agar supaya aku dapat menjawab salam-salamnya kepadaku. Dalam riwayat yang lainnya, baginda Muhammad SAW menyebutkan bahawa sesungguhnya para malaikat Allah Subhanahu wa taala akan menghantarkan dan menyampaikan setiap salawat dan salam kita ke atas baginda Muhammad SAW dengan menyebutkan nama kita dan nama bapa kita, sehingga dengan sedemikian orang yang memperbanyakkan selawat dan salam ke atas baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan dikenali oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan diperhatikan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah di antara fungsi dan juga manfaat daripada memperbanyakkan selawat ke atas baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga majlis-majlis selawat ke atas baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh yang sedemikian, para ulama-ulama terdahulu mengetahui akan kehebatan daripada selawat ke atas baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan manfaatnya kepada umat manusia, sehingga mereka mengadakan majlis-majlis selawat ini, dan kita dapat menyaksikan bahwasanya majlis-majlis yang sedemikian diadakan di berbagai tempat, bahkan dijadikan rutinitas daripada majlis mingguan ada, majlis bulanan pun ada. Bahkan setiap tahun bila mana kita menyambut daripada hari-hari kebesaran, tak jarang kita mendapati ianya diadakan dengan bersamaan dengan majlis berselawat ke atas baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan majlis berselawat ke atas baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menarik jiwa-jiwa orang yang berselawat ke atas baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke arah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila mana hati seseorang telah tertarik ke atas baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ianya akan semakin cinta ke atas baginda. Bila mana telah cinta kepada baginda, akan menyebabkan ianya mengikuti jejak langkah baginda, melaksanakan syariat baginda, menghidupkan sunnah-sunnah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya di zaman kita yang sekarang ini, yang semakin banyak cabaran,
semakin banyak kita dapati serangan-serangan yang menyerang kepada umat Islam yang akan melemahkan keimanan mereka, melemahkan daripada keyakinan mereka, di mana kita dapat mengetahui bahawa di akhir zaman ini pelbagai dugaan yang kita hadapi daripada tipu daya syaitan melalui apa yang kita baca, apa yang kita dengar, ataupun apa yang kita saksikan daripada media sosial, yang kebanyakannya akan merosakkan kepada akidah kita, akan merosakkan kepada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan memperbanyakkan majlis berselawat ke atas baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ianya mengurangkan pengaruh-pengaruh dan semikian, bahkan membalikkan pengaruh yang negatif menjadi pengaruh yang positif, menjadikan seseorang akan semakin hampir kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan demikian akan menyebabkan ianya hampir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau Al-Habib Al-Fadl pun menutup dengan doa agar supaya kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga orang-orang yang menghadiri majlis yang seumpama ini dan orang-orang yang berkhidmat menjayakan majlis yang seumpama ini mendapatkan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan segala hajat dan juga permohonannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi bila mana di majlis yang seumpama ini dibacakan dan juga disampaikan nasihat-nasihat yang seperti mana juga disampaikan kepada beliau bahwasanya dibacakan kitab daripada ayah Al-Habib Abu Bakar Al-Masyhur, maka ianya mendapatkan menjadikan satu keberkatan yang lebih untuk kita mendapatkan daripada silaman-silaman ilmu yang bermanfaat kepada kita semuanya. Ini sedikit sebanyak yang boleh Al-Fakir terjemahkan. Atas segala kekurangannya mohon maaf. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.